لنبي الكريم وآله وأصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به والمسلمين بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة أخرجه Ibnu Adi fil Kamil. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada tengah hari ini kita dapat sama-sama kembali untuk mendengar tazkirah Jumaat, dan moga-moga kehadiran kita di masjid ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, tengah hari ini saya nak mengajak para jemaah untuk memahami satu peringatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah berkata, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang pada akhir zaman nanti di mana ahli ibadahnya adalah orang yang jahil dan ulama'nya pula adalah orang yang fasik. Ini satu peringatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan berlakunya pada akhir zaman. Nabi kata apa? Dia kata akan kita jumpa ubadun juhalun, ahli ibadat tapi jahil. Ibadatnya rajin tapi jahil. Puncanya kenapa? Sebab tak nak menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum belajar itu wajib. Tak ada pun disebutkan dalam hadis hukum belajar itu sunat. Ibadat itu juga adalah wajib. Segala keperluan yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia berupa mengucap 2 kalimah syahadat, ataupun sembahyang 5 waktu, ataupun puasa bulan Ramadan, ataupun zakat, ataupun haji, semua benda tu yang diwajibkan oleh Allah wajib kena ada ilmu. Wajib kena ada ilmu. Bukan maknanya kita buat main tiru-tiru ataupun kita buat sekadar buat tanpa ilmu, tak boleh. Jadi dalam Islam memberi peringatan kepada kita dalam bab nak beribadat kena belajar. Dia tak boleh main ikut-ikut. Dia kena belajar. Sebab itu belajar itu adalah wajib. Nabi SAW pernah sebut, dia kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Belajar itu adalah merupakan wajib lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan dua-dua wajib. Bila kata wajib, bila masanya? Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Sampai masuk, dah mati dah, masukkan kat liang lahat pun belajar lagi.
Maknanya ketiga dalam buayan. Maksudnya ketiga dalam buayan bukan masa lahir. Ketiga memilih pasangan. Mula-mula nak cari jodoh, nak cari isteri, nak cari suami, maka kena belajar. Kenapa? Sebab belajar tu wajib dan kena belajar waktu tu. Sebab itulah yang disebutkan oleh Nabi waktu kita untuk wajibnya belajar. Jadi kalau Nabi sebut belajar tu wajib, bermakna bermula daripada buayan, maknanya bermula buayan itu cari jodoh, maknanya jodoh tu ialah mak dengan bapaknya, suami dan isteri dia. Jadi artinya tak kira anak, tak kira bapa, tak kira mak, semuanya wajib belajar. Kenapa? Nak beribadat mesti kena ada ilmu. Jangan sampai kita nanti disebut oleh Nabi ni akhir zaman ada ahli ibadat tapi ubadun juhal. Beribadat tapi jahil. Bila kata jahil tu ilmu tak ada. Nak beribadat tapi ilmu tak ada. Sebab itu dalam satu kenyataan ulama, kalau kita tengok dalam kitab-kitabnya dia kata apa? Kullu man bighairi ilmin ya'malu. Tiap-tiap orang yang tak ada ilmu tapi nak beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima. Sebab tu belajar tu wajib. Belajar tu wajib. Nak sembahyang Jumaat kena belajar. Nak sembahyang Jumaat kena belajar. Tuan-tuan, kenapa nak sembahyang Jumaat tu kena belajar? Dulu saya pernah sebut, kita selalu kadang-kadang bila tengok hari Jumaat, orang habis aja belum habis imam beri salam, motor dah bunyi. Kan? Kalau kita tengok betul-betul lah. Ni pentingnya ilmu ni penting. Sebab apa? Kalau kita dah tengok kadang orang, imam belum habis salam, tapi kereta motor dah bunyi. Sedangkan kalau kita belajar hukum fiqh, salam yang pertama imam itu adalah rukun. Salam pertama. Imam belum habis salam tapi motor dah bunyi. Artinya sembahyang tu macam mana kedudukannya? Sebab itu perlu ada ilmu. Kena belajar. Sembahyang Jumaat yang wajib bagi setiap lelaki pergi ke masjid untuk sembahyang. Dia nak sembahyang tu, dia kena belajar betul-betul. Bukan sekadar datang, kena ada ilmu. Sebab itu kita lihat setengah-setengah masjid lah tuan-tuan kan. Imam belum habis beli salam yang pertama tu, motor dah bunyi. Kereta dah bunyi dah. Kan? Maknanya makmum dah habis dulu. Sedangkan salam itu, salam pertama imam adalah rukun sembahyang. Bila imam belum habis, kita salam dulu, mana boleh. Sedangkan sembahyang Jumaat mengikut imam, makmumat itu hukumnya wajib. Kalau tuan-tuan tengok sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu hukumnya mengikut imam itu sunat. Tetapi sembahyang berjamaah dalam sembahyang Jumaat hukumnya wajib. Beza tu. Bila kata wajib, artinya selagi imam tak habis, selagi imam salamnya tak habis, yang pertama tadi tu, kita tak boleh beri salam. Tapi kadang peliknya kita, salam imam pertama belum habis, motor dah bunyi. Salam imam pertama belum habis, kereta dah bunyi. Itu menunjukkan kaedah sembahyangnya tak betul. Tu kenapa? Inilah yang Nabi sebut tadi dalam hadis. Dia kata akhir zaman kita akan jumpa ubadun juhalun, jenis orang yang kaki ibadat tapi jahil. Kan yang dimasukkan kaki ibadat tu beribadat baik. Sembahyang Jumaat kan tiap-tiap minggu orang datang. Tiap-tiap minggu orang datang. Jadi mana beribadat? Cumanya kalau ibadat tadi tidak dengan ilmu, jadilah ahli ibadat tapi jahil. Bila jadi ahli ibadat tapi jahil, amal dia Allah Ta'ala tolak. Tu benda dia. Sebab tu tuan-tuan, belajar tu adalah wajib. Kadang-kadang kita tuan-tuan bukan nak menafikan apa, anak-anak kita sekolah dah. Sekolah, mana sekolah agama dah. Cumanya bila sampai kepada praktikal, banyak yang tak betul. Banyak yang tak betul. Kenapa saya kata tak betul? Habis tuan-tuan, kalau kita tengok contohnya lah, biasanya kalau sembahyang, kalau tak sempat nak nunggu imam baca doa, anak-anak kita balik dulu. Artinya konsep
konsep bersembahyang tu tak betul. Ditegakkan betul-betul bang tu bang. Kakinya. Tu. Itu dah ngadap saya dah tu. Ngadap depan tu. Gitu. Baik. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam bab beribadat dia kena belajar. Sebab ulama kata orang yang beribadat tak ada ilmu, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Belajar tu penting. Dan belajar ni pula jangan macam kita tengok dalam masyarakat kita tuan-tuan, dah habis sekolah agama, dah habis sekolah menengah ataupun dah habis universiti, dah rasa macam habis belajar. Padahal Nabi SAW kata selagi belum mati, selagi belum masuk dekat liang lahat tu, selagi tu maknanya kena juga belajar. Bayangkan tuan-tuan, contoh saya. Kita duk tengok kenapa belajar. Saya hari tu tuan-tuan pergi kuliah, ada orang tanya kat saya, orang ni dah tua dah, 60 lebih dah, habis-habis kuliah dia tanya begini, Ustaz, macam mana Ustaz kalau saya ni masuk hospital, ni jenis-jenis masuk hospital, dah tua masuk hospital lah, masuk hospital kena pula cocok dengan apa, apalah dipanggil tu, cocok jarum masuk air kan. Bila cocok jarum masuk air mesti ada tampal. Jadi dia kata, Ustaz kalau saya duduk kat hospital, saya nak semayang macam mana? Tu hak tampal tu kan. Maknanya tuan-tuan, kalau jenis orang tak belajar, agak-agak kena duduk dekat hospital semayang tak? Kan? Jadi kena ada ilmu. Semayang tetap wajib. Sehat ke, sakit ke, kan? Boleh bangun ke, boleh duduk ke, selagi belum mati, selagi kita belum diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semayang tetap wajib. Sebab Nabi SAW kata, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbi. Kamu wajib semayang dalam keadaan berdiri kalau kamu mampu, tapi kalau dalam keadaan berdiri tak mampu, kamu kena semayang dalam keadaan duduk. Kalau tak boleh nak duduk, kena semayang dalam keadaan baring, wajib kan. Mana kalau berdiri tak boleh, duduk tak boleh duduk, kena baring. Maknanya cuti tak boleh cuti tak boleh. Bila nak cuti? Nak cuti tunggu mati. Selagi kita sihat, selagi kita tak sakit tapi belum mati, maka sembahyang adalah wajib. Jadi kalau kita tak ada ilmu tuan-tuan, berapa ramai orang dalam keadaan dia tu sama ada sihat atau sakit yang tak sembahyang. Sebab tu kan nak beribadat tu dia kena ada ilmu. Kena ada ilmu, wajib belajar. Tetapi kita duk tengok tuan-tuan, setengah daripada masyarakat kita yang kita nampaklah, kadang-kadang dia sihat tapi tak sembahyang. Sihat tapi tak sembahyang. Tu contoh macam mana? Contoh dia pergi kebun. Kan? Dia pergi kebun, bajunya kotor. Kalau tegur, kenapa mak tak sembahyang? Aku tak buat baju ni kotor. Kan? Kotor tidak jadi salah untuk sah ni sembahyang. Yang menghalangilah najis. Kan? Najis itu menghalang sembahyang sekadar kotor, tapi kalau dia tu tidak kena najis, boleh lagi sembahyang. Boleh lagi. Tapi orang hari ni mengambil alasan, aku tak ada baju lah, baju tak bersih, nak sembahyang macam mana? Padahal badan tu sihat, tak sakit pun. Itu contoh pertama. Kadang-kadang kena pula contoh kedua, daripada orang sihat tu jadi sakit pun sama juga, menjadikan sakit sebagai alasan. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang kena gout, nak pergi masjid tak dapat, tapi pergi warung dapat. Kan, pergi masjid tak dapat, tapi pergi warung dapat. Cuba kalau tanya orang kena sakit gout contoh, Ji, kenapa tak nampak kat masjid? Maaflah, saya gout lah, tak boleh nak pergi. Kan? Tapi bila tanya, kenapa boleh sampai warung pula? Itu lain. Kan? Manusia ni, dia akan selalu banyak bagi alasan. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam bab ibadat, dia kena wajib belajar. Wajib. Dan belajar ni, dia tak mesti tunggu masuk sekolah dulu. Tak mesti. Dan tak mesti tuan-tuan masuk universiti. Tak mesti. Dekat masjid pun boleh belajar. Dekat tanah kubur pun boleh belajar. Dekat warung pun boleh belajar. Belajar tu wajib.
tak jatuh hukumnya sunat. Jangan sampai kita jadi ahli ibadat, mana rajin beribadat tapi jahil. Jahil. Contoh mudah tadi saya sebut semayang tuan-tuan. Ni kita duduk tengok. Kadang, ni. Hari ni Jumaat. Bila Jumaat nak semayang, mesti dengar khutbah dulu. Bilal dia dah kata, masa imam baca khutbah, jangan cakap. Kalau cakap sia. Berapa ramai kita pergi masjid tuan-tuan, imam baca doa, imam baca khutbah, dia bercakap. Kan? Memang yang tu tak bercakap lah. Tapi kita tengok anak-anak kita, kan? Ibadat tu. Masa kita dengar khutbah tu, masa tengah beribadat lah tu. Kan? Sebelum pada semayang Jumaat, sebab khutbah tu wajib. Khutbah tu wajib. Jadi kita wajib dengar. Tak boleh bercakap. Tapi kita nak tengok berapa ramai orang bercakap. Tu. Kadang begitu juga. Dalam hadis Nabi sebut, ni ahwal dalam masalah ibadat. Kadang orang tak ada ilmu. Contoh, kan Nabi sebut, dia kata, idza adzanal muadzinu faqulu kama qala al muadzin. Bila Pak Bilal tukang muazzin azan, kamu kena kata macam mana muazzin kata. Maknanya tuan-tuan, bila kata Allahu akbar, maka kita pun kena kata Allahu akbar, Allahu akbar. Artinya jangan bercakap. Faham tak? Artinya bila kita jawab Bilal punya bang tadi, dia sebut Allahu akbar, maka kita pun ikut macam dia kata Allahu akbar, walaupun tak kuat. Itu kata Nabi. Artinya bila kita ikut dia, bercakap tak? Dia tidak bercakap, menunjukkan kita bila tengah bang kena diam. Bila tengah bang kena diam. Tapi berapa ramai orang dengar bang tak reti nak diam. Itu dalam masjid. Kenapa? Sebab ilmunya tak ada. Ilmunya tak ada. Itu kedudukannya. Begitu juga kalau kita tengok dalam hadis Nabi, idza dakhala ahadukum al masjidah shalla rak'ataini qabla ay yajlisa. Bila seorang kamu masuk dalam masjid, kamu kena sembahyang 2 rakaat sebelum kamu duduk. Kan? Masuk masjid, sunatnya sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Maknanya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi berapa ramai orang yang reti pergi masjid sembahyang sunat pun tak. Kan? Hari Jumaat alhamdulillah lah tuan-tuan. Kita duk tengok kadang orang ni pergi sembahyang di masjid, dia sembahyang sunat, kan? Tapi berapa ramai juga orang yang pergi masjid nak sembahyang sunat tahiyatul masjid pun payah. Kan? Nah, itu kena belajar. Kalau tak belajar tak reti. Ini kadang-kadang singgah masjid, sembahyang sunat tak, kencing aja. Kan? Tapi bukan dari Jumaat lah tuan-tuan kan. Pergi jalan-jalan nak terkencing, singgah dekat masjid. Pergi tandas masjid, dah kencing, pergi keluar. Tak singgah pun kat masjid. Nah, itu. Jadi artinya tuan-tuan, kita ni kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam-macam yang kita langgar. Macam-macam yang kita langgar. Sebab tu Nabi kata, akhir zaman nanti kita akan jumpa ubadun juhal, iaitu orang yang ahli ibadah tapi jahil. Nak beramal tapi jahil. Nah tu. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang datang masjid tapi masuk masjid doa pun tak baca. Kan kita masuk masjid ada doa je kan. Berapa ramai yang tak baca doa pun. Kalau kita tengok ada adab dekat masjid, masuk masjid baca doa, 1. Masuk masjid kaki kanan, 2. Masuk masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid niat tahiyatul, niat i'tikaf. Itu benda-benda tadi tu, benda-benda yang memang dianjurkan oleh syarak. Tapi kalau tak ada ilmu, tak belajar, agak-agak buatlah. Dah serupa macam orang rehat dekat masjid. Sebab itu kata Nabi, kata ulama' dia kata, nak bezakan ibadat dengan rehat. Ibadat dapat pahala, rehat kalau tak ada niat tak dapat pahala. Macam orang duduk i'tikaf kat masjid. Orang duduk i'tikaf kat masjid tuan-tuan. Bila duduk je, bila kita duduk, kita pun sebut nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Maka kita duduk tadi dapat rehat dan dapat pahala. Tapi kalau kita masuk masjid, niat i'tikaf pun tak ada, kita dapat rehat, pahala tak dapat. Itu bezanya. Duduk rehatnya dapat tapi pahala tak dapat. Apa membezakannya? Membezakannya ialah niat. Jadi artinya kena belajar. Kalau tak belajar tuan-tuan, tak dapat beramal. Sebab itulah ramai orang tuan-tuan dalam ibadatnya pada akhir zaman, dia rajin ibadat tetapi jahil. Jahil. Boleh faham tuan-tuan?
Begitu juga kadang kita duk tengok tuan-tuan. Kita disebutkan, ni hadis-hadis yang saya sebut pada tengah hari ni, cerita pasal sembahyang Jumaat. Kan? Yang kena ada ilmu. Contoh, tuan-tuan tengok. Dalam hadis sebut, dia kata kita ni kalau sembahyang Jumaat, yang paling afdal kalau kita cari saf ialah saf depan. Kan? Duduk saf depan. Tapi berapa ramai tuan-tuan tengah khutbah, ramai duduk belakang. Contoh ni tuan-tuan, ni saya tuan-tuan oleh kerana hari ni saya sebut tentang hadis cerita pasal orang-orang ahli ibadat yang jahil, saya kena tegur tuan-tuan. Saya kena beritahu. Berapa ramai kita duk tengok ketiga mana, memanglah masa ketiga imam jadi imam nak sembahyang Jumaat, masing-masing dipanggil ke depan untuk itu. Tapi yang kita tahu bahawa dalam hadis Nabi, masa kita dengar khutbah, saf depan tu belum penuh lagi, tapi kita pilih saf belakang. Kan? Padahal pahalanya duduk saf depan itu adalah lebih banyak daripada yang belakang. Itu dalam hadis Nabi SAW sebut. Jadi kalau ilmu tak ada, maka tak dapat juga nak beramal. Itu penting. Duduk saf depan. Itu kedudukannya. Masuk ke masjid. Sehingga ulama-ulama fiqh sebut, dia kata, kalaulah saf tu dah penuh, kan? Tiba-tiba ada satu je kosong. Kita dari belakang dimakruhkan melangkah bahu-bahu orang. Dimakruhkan melangkah. Sebab tu maknanya kita ni bila datang kat masjid, saf tu perlu dipenuhkan. Jadi kalau penuhkan, kena pilih saf yang depan. Tu. Yang biasanya saf belakang ni kalau ikut hadis Nabi, perempuan. Saf paling belakang itu adalah saf orang perempuan, bukan orang lelaki. Faham tuan-tuan? Kalau ikut susun saf lah. Jadi kita kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka jadilah ibadat macam orang jahil. Na'udzubillah lah tuan-tuan. Jadi kalau orang jahil beribadat ni tuan-tuan, khata'uhu aksaru min sawabih. Salahnya lebih banyak daripada betulnya. Salah lebih banyak pada betul. Jadi ibadat tu nak kena jaga. Lagi contoh tuan-tuan, ni hadis cerita pasal hari Jumaat. Kita ni apabila imam tadi tu dia dah naik kepada mimbar, maka mulut kita kena diam. Kalau tidak apa? Jadi laghauta dalam hadis. Laghau sia-sia. Sia-sia. Kerana apa? Ulama mengatakan dalam kitab-kitab, dia kata khutbah tu ganti 2 rakaat solat zuhur tu. Khutbah tu yang kita dengar khutbah pertama, khutbah kedua adalah ganti 2 rakaat solat zuhur. Sebab tu Jumaat 2 rakaat je. Tapi ganti 2 rakaat bagi zuhur tu apa? Dia punya khutbah. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebut bila imam berkhutbah maka kita kena diam. Itu yang takwil ulama kata ganti 2 rakaat itu adalah ganti 2 khutbah itu 2 rakaat zuhur. Jadi kita ni tuan-tuan kalau sembahyang kita bercakap, sah ke batal? Mana boleh bercakap kan? Jadi itu adab-adab dia. Adab-adab dia yang selalu kadang orang lupa. Sebab tu benda yang berkaitan dengan masjid ni tuan-tuan, dia kena ada adab dia, kena ada peraturan dia, kena ada ilmu dia. Kalau tidak, maknanya kita tak dapat apa-apa. Jadi macam hamba-hamba yang jahil dalam ibadat. Itu tuan-tuan. Jadi kena ada ilmu dia. Kalau ilmunya tak ada, maka habis. Contoh lain lagi tuan-tuan. Contoh. Ini benda hari Jumaat juga. Ketika mana Bilal dah bang, imam tengah baca khutbah. Imam tengah baca khutbah. Ulama mengatakan bahawa bila kita baru sampai kat masjid, imam tengah baca khutbah, maka ketika itu pun kita tak boleh terus duduk, kena sembahyang sunat. Walaupun kita ni memang ahli ibadat, sembahyang sunatnya ialah tahiyatul masjid je. Tahiyatul masjid. Bukan sembahyang sunat-sunat yang lain, tahiyatul masjid je. Bukanlah artinya kita ni loba, maksudnya kita kuat beribadat, sembahyang sunat kuat, tiba-tiba dekat masjid tempat kita nak pergi ni hari Jumaat, sepanjang-panjang tu kita nak buat sembahyang sunat. Tak, tetapi kalau kita masuk lambat, maka kita ketika imam baca khutbah,
hanya kita kena sembahyang sunat tahiyatul masjid sahaja. Kenapa? Yang aulanya ketika itu kita dengar imam baca khutbah. Kenapa? Sebab kita tuan-tuan tahu dalam fiqh mazhab Syafi'i, nak dengar khutbah bagi imam ni kena ada 40 orang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Terangkat Jumaat apabila sekampung itu ada 40 orang yang menjadi ahli dalam sembahyang Jumaat. Jadi artinya apa? Kita kena dengar. Jangan kita tidur tuan-tuan. Ini kadang-kadang oleh kerana sembahyang Jumaat ni tengah hari, bukan waktu subuh. Kadang imam pula baca khutbah tu, dia baca khutbah tu slow je. Kita pun mancing orang kata. Kan? Masuk masjid itu tidur. Tak kena tuan-tuan. Sebab itulah dalam Islam kata hari Jumaat ni kita suruh rehat. Suruh rehat untuk apa? Untuk supaya nanti Jumaat kita dalam keadaan segar, dalam keadaan kuat, kena dengar khutbah betul. Dan mendengar khutbah tu bukan sunat, wajib. Tuan-tuan dengar khutbah. Jadi justru itu kita kena dengar. Sebab tu tuan-tuan, kalau hari Jumaat dengar khutbah tu wajib, artinya tiap-tiap orang lelaki seminggu sekali tu belajar baginya adalah wajib. Dia kena belajar. Walaupun dia dah tak belajar, dia kena belajar. Tu. Jangan jadi seorang hamba Allah yang beribadat tetapi jahil. Contoh lain, tadi ni sembahyang Jumaat. Kalau dalam buat puasa, ramai juga orang beribadat dalam keadaan berpuasa jahil sebab tak ada ilmu. Kenapa? Nabi sendiri pernah sebut, dia kata, kam min sha'imin laisa min siyami ilal ju' wal atas. Ramai orang yang puasa tapi tak dapat puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa tu? Sebab ilmunya tak ada. Sebab tu kena wajib belajar tu. Belajar tu adalah wajib. Dia tak jatuh sunat. Walau macam mana sekalipun. Bahkan orang yang pandai itu sendiri pun kena wajib belajar. Jadi kita taklah jadi malu ataupun segan apabila kita ni duduk dekat mana-mana pun untuk kita belajar. Walaupun umur kita dah tua. Ada setengah orang bila dah tua ni tuan-tuan, dia punya alasan nak belajar, saya malas nak belajar, dah tua. Dulu dah belajar. Tuan-tuan, kalau ikut dalam sejarah, Sayyidina Abu Bakar tu masuk Islam, dia bukan umur muda. Umar Al-Khattab masuk Islam, bukan umur muda, semua dah tua-tua. Masuk Islam dah tua-tua. Jadi artinya apa? Belajar dengan Nabi pun dah tua-tua. Abu Bakar tu bapa mertua Nabi. Umar tu pun juga bapa mertua Nabi. Masa bapa mertua belajar dengan anak menantu. Kan? Itu maknanya Abu Bakar tu mertua Nabi. Umar pun mertua Nabi. Uthman menantu Nabi. Sayyidina Uthman. Ali menantu Nabi. Artinya menantu pun belajar dengan mertua, mertua pun belajar dengan menantu. Sama macam tu. Kita hari ni tuan-tuan, kalau mertua nak belajar dengan menantu pak ustaz. Mertua bukan ustaz. Mertua nak belajar dengan menantu, mertua mesti bunyi, "Woi siapa?" Kayak gitu tuan-tuan. Kan? Gitu. Dia mesti bunyi begitu. Zaman kita hari ni. Jadi justru itu tuan-tuan, belajar ni kita kena tak kira orang. Sebab itu kata ulama, dia kata undur ma qala la tandur man qala. Tengok apa orang tu cakap, jangan tengok siapa yang cakap. Kita kena tengok apa yang orang tu cakap. Jangan tengok orang yang bercakap. Sebab kita kena menerima kebenaran tu. Kebenaran tu kena terima, walaupun kebenaran tu datang daripada mulut budak kecil sekalipun. Walaupun begitu. Kalau dia cakap betul, kita kena terima. Kalau tengok orangnya memang tak terima. Kan? Agak-agak tuan-tuan budak kecil tegur kita. Kan? Kita punya seluar koyak belakang. Koyak belakang. Kalau kita mana boleh tengok belakang. Tiba-tiba budak tegur, "Ji, kain haji tu belakang kat punggung betul-betul koyak tu." Kan? Kalau ikut tengok apa orang cakap, jangan tengok apa yang dia cakap. Selamat tak kita tuan-tuan? Selamat. Kita terima dia cakap, walaupun yang dia cakap tu budak kecil. Kita akan tampal kita punya koyak. Tapi kalau kita ni tak boleh terima siapa yang cakap, kan? Sekali tengok dia, "Engkau siapa?" Memang koyak tu tuan-tuan tak bertutup sampai bila-bila.
Itu. Boleh faham tuan-tuan? Sebab itulah kata ulama dia kata undur maqala la tandur man qala. Tengok apa yang disampaikan, yang dicakapkan, jangan tengok siapa yang bercakap. Kalau tuan-tuan tengok siapa yang bercakap, tuan-tuan hari ni tuan-tuan tak payah terima saya cakap, sebab saya tengok semua dah tua-tua. Kan saya muda lagi. Kan? Tu kalau tengok siapa yang bercakap. Tapi kalau kena tengok apa yang disampaikan, benda tu kena kita amalkan. Bab belajar, semua orang kena belajar. Bab semayang, semua orang kena semayang. Bab mengucap, semua orang kena mengucap. Jadi artinya, benda yang disampaikan wajib diterima. Walau datang daripada siapa sekalipun. Tu tuan-tuan. Kan? Tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Babi tu. Ni dekat masjid sebut babi pula. Ni, tapi nak bagi contoh dia tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan tengok babi tu. Babi ni selalu dia mesti nyondol orang punya barang. Betul tak? Nama babi, kebun orang dia sondol, ubi orang pun dia sondol, kan? Pisang orang pun dia sondol. Dia tak kira janji apa dia sondol, kan? Tapi tuan-tuan pernah dengar tak seburuk-buruk babi tu dia mengumpat? Nak dengar tuan-tuan? Kan? Babi tu dia jahat tu. Kan betul tak? Seburuk-buruk babi tu yang nyondol hak orang. Pernah tak tuan-tuan dengar babi mengumpat? Tak pernah dengar kan? Jadi tuan-tuan tu kena faham tu kedudukan tu. Seburuk-buruk khinzir, bahkan tuan-tuan daging dia semuanya tak boleh makan. Haram tu. Kan? Tapi tak pernah dengar dia mengumpat. Kan? Sebaik-baik kita ni yang nama manusia ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian, lebih baik pada khinzir tu, tapi mulut tak boleh nak jaga. Tu kan, mulut tak boleh nak jaga. Tu pelik tu. Itu sebab kalau kita tak belajar, tuan-tuan tak jumpa benda macam tu. Kan? Kita takkan jumpa. Tu perumpamaan semata. Perumpamaan. Sebab tu kalau belajar baru nampak, kalau tak belajar takkan nampak. Itu penting belajar. Nah, itu dia. Sebab tu kata Nabi, jangan sampai besok akhir zaman ada jenis ahli ibadat tapi jahil. Nak beribadat tapi jahil. Itu yang jadi masalah. Ahli ibadat tapi jahil. Tu kena faham tuan-tuan. Yang kedua kata Nabi, kita akan jumpa dia kata qurra'un fasaqatun. Iaitu orang yang alim tapi fasik. Alim tapi buat benda tak betul. Tu alim tak banyak ilmu tapi tak buat benda tak betul. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang tahu yang tikam nombor ekor tu haram. Tapi ramai juga orang buat. Betul? Tuan-tuan pergi, tuan-tuan kat dekat apa ni? Dekat Sengarang Pekan tu. Ada? Tak ada. Kedai nombor ekor tak? Tak jumpa Gelap ada. Tu. Tahu juga imam. Saya memang lalu. Tapi tak pernah jumpa lah. Tapi kalau imam kata gelap ada tu, macam pernah tahu tu. Tapi nak sebutkan tuan-tuan, benda tu haram dah. Bukan orang tak tahu, tapi orang pergi. Kadang-kadang yang pergi tu, orang yang pergi masjid. Ni bukan saya nak cerita tuan-tuan. Tempat saya dulu tuan-tuan pernah, ketika saya parking, betul-betul tak ada parking, yang ada depan-depan kedai ku. Saya tengok. Kadang-kadang yang pergi tu, ada kopiah. Ambil kopiah, masuk masjid, masuk. Tuan-tuan, inilah kita duk tengok, bukan tak tahu benda tu haram. Kan? Bukan tak tahu benda tu haram, bukan tak tahu benda tu tak boleh. Tetapi dibuat juga. Dibuat juga. Tu yang kita tengok hari ni tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Tu. Tuan-tuan, contoh lain nak buka. Saya nak sebutkan. Nak tengok peha ayam tuan-tuan, senang ke susah? Nak tengok peha ayam, senang susah? Susah tuan-tuan. Nak tengok peha ayam tu, tuan-tuan kena beli ayam dulu. Kan? Dah dapat ayam tu, dah boleh tengok belum? Belum. Tuan-tuan kena sembelih dulu. Kan?
Dah sembelih nampak tak? Belum. Tuan-tuan kena rendam air panah dulu. Kan? Lepas tu cabut bulu. Kan? Barulah boleh cabut bulu, tuan-tuan baru nampak tu peha ayam. Nak nampak peha ayam susah. Tapi nak nampak peha orang senang tak? Tu nak bagi contoh. Ni nama maksiat, nak bezakan maksiat. Kan? Ni apa dikatakan qurra'u fasaq. Maknanya jenis orang ada ilmu tapi fasik. Tuan-tuan, tengok peha orang, senang tak? Macam, mam, senang tak mam? Tak susah tuan-tuan. Tuan-tuan buka ni je. Tak payah balik rumah, tuan-tuan buka ni, zap sekejap, nampak keluar peha orang tengok. Macam betul mam? Tu tuan-tuan. Artinya, nak buat maksiat senang. Nak buat maksiat senang. Senang sangat nak buat maksiat. Tapi tuan-tuan, kita tengok orang, bila ilmu tak ada, bila ada ilmu tak nak amal, maka jadilah macam tu. Jadi macam tu. Susah nak dibetulkan. Tuan-tuan, itu peringatan Nabi. Sebab kita ni kena betul. Betulnya macam mana? Mulut dengan hati kena betul. Nabi SAW kata, la yastaqimu imanul abd, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Tak betul iman seorang itu sehingga hatinya betul, dan tak betul hatinya sehingga mulutnya betul. Artinya mulut dengan hati mesti sama. Tu tuan-tuan. Kita kalau betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala kata benda tu tak boleh, tak boleh lah. Tapi kalau Allah Ta'ala kata benda tu boleh, kena buat. Tetapi berapa ramai orang yang Allah suruh tak buat, yang Allah larang selalu buat. Tuan-tuan pernah tengok, tuan-tuan, saya sebut satu lagi, babi tadi tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak orang masukkan babi dekat kandang? Pernah tengok? Tuan-tuan balik ni, tuan-tuan tengok kat YouTube, macam mana orang masukkan babi dekat kandang. Saya pernah tengok tuan-tuan, kan? Tengok kajian, tengok. Ni perangai. Babi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan suruh dia masuk, tolak dia punya punggung kan, tolak suruh masuk, memang dia tak nak masuk. Tapi tuan-tuan tarik ekor dia masuk. Ditolak, dia payah nak masuk. Dia mesti melawan. Sebab apa tuan-tuan? Jenis nyondol punya orang. Makhluk. Kan? Tu. Jadi, nak masukkan dia macam mana? Dia tarik ekor pendek tu. Tarik je, zup dia masuk. Tu kiasnya apa? Disuruh tak nak buat, tapi dilarang. Tu jenis babi tu. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok ismi babi tu. Tuan-tuan tengok, sungguh. Ismi babi tu, tuan-tuan, saya perhati. Dulu saya tuan-tuan macam tak percaya, tapi bila orang kata, ustaz cuba tengok babi ni. Dia makan pun suka benda yang kotor-kotor. Makannya pun suka yang benda kotor-kotor. Kemudian kalau tengok cara dia masuk dalam kandang, tolak punggung dia, memang dia takkan pergi. Tapi tarik ekor pendeknya, zoom, dia akan pergi. Dia tu kias apa? Disuruh memang tak nak buat, tapi dilarang dia buat. Sebiji babi. Bukan nak kata tuan-tuan, itu tuan-tuan tengok sendiri. Sebab tuan-tuan, kita, Allah Ta'ala kata apa? Qulin dhuru madza fis sama'. Kamu kena tengok apa yang ada kat langit, apa yang ada kat bumi. Artinya tengok itu sebagai contoh pengajaran. Itu kalau kita tengok babi. Kalau kita tengok kambing, tuan-tuan, kalau tuan-tuan lepas kat kebun, maghrib dia balik. Betul tak? Dia maghrib dia reti nak cari reban dia, ladang, kandang. Dia reti. Tu kambing. Tapi orang tuan-tuan, maghrib, kat mana maghrib dia? Tu kalau tak jenis tak biasa masjid, tak biasa kuliah, tak biasa tuan-tuan, memang maghrib tak balik lah. Maghrib lebih baik kambing pada itu. Dia bagi contoh dia nak bagi kita faham. Nak bagi kita faham. Tu tuan-tuan tengok cicak tu kadang-kadang bila yang kat masjid tu, ahli masjid sungguh cicak. Tak pernah tak kat masjid, ahli masjid. Tapi kalau kita belajar bab tawakal tuan-tuan, cicak lagi tawakal. Dia lekat dekat dinding, makanannya terbang. Bukannya makanannya lekat, makanan terbang. Allah bagi, dia tunggu je. Tapi dia dapat makanan. Tawakalnya tinggi tuan-tuan. Dia relax aja, makanan sampai. Kan? Cuba tuan-tuan buat, agak-agak rasa macam mana tuan-tuan? Kan? Kita ni jenis manusia yang jenis parti gerakan. Tak gerak, tak tu jenis gitu.
Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, kita berbeza. Sebab tu Allah suruh cari, suruh tengok tu supaya ambil pengajaran. Kita nak beribadat kena ada ilmu supaya jangan jadi hamba yang ahli ibadat yang jahil. Dia kena faham. Dan kalau jadi orang yang ada ilmu, dah belajar tu mesti ada ilmu. Jadi orang yang beramal dengan ilmu. Jangan kita belajar tapi tak amal. Itu yang kadang-kadang dia kata, kalau dah belajar nak kena amal baik tak payah belajar lah. Tak boleh pula tuan-tuan. Bila tak nak belajar, tu dah memang kerja syaitan. Dan memang kerja syaitan. Syaitan memang kacau orang yang nak belajar ni. Nah, itu yang kita kena jaga-jaga. Jadi tuan-tuan, Nabi kata akhir zaman yang kita akan jumpa dua kelompok, iaitu ubadun juhalun, dan satu lagi dia kata qurra'un fasaqatun, iaitu ahli ibadat yang jahil dan orang yang ada ilmu tapi fasik. Ada ilmu tapi payah nak beramal dengan ilmu. Ilmu ada. Tu. Tuan-tuan, anak kita hantar sekolah agama 6 tahun. 6 tahun. Hantar tu belajar dah tu. Anak kita tuan-tuan nak berjamaah dekat masjid pun kadang payah. Betul tak? Tu kadang payah. Padahal kita dah hantar dah tu, dia belajar dah hukum sembahyang berjemaah tu. Kan? Dia belajar dah, tapi nak datang masjid payah. Jadi artinya apa? Nak amal ilmu bukan senang. Sebab itu kata Nabi, kata ulama tuan, dia kata fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Ni kata ulama. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu abidul wasan. Orang yang alim tetapi dengan ilmunya dia tak beramal, maka diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Menyembah berhala tu orang kafir. Menyembah berhala orang kafir. Tetapi banding dengan orang yang ada ilmu tu, tak beramal dengan ilmu, maka dia dulu diazab oleh Allah. Mana dia dulu masuk neraka daripada orang yang kafir. Jadi artinya tuan-tuan, kita ni berusaha beramal dengan ilmu. Bukan hari ini dengar tuan-tuan besok terus jadi wali. Bukan hari ini dengar besok terus boleh amal. Belum tentu. Cumanya kita kena berusaha untuk beramal. Jadi sekadar itulah tuan-tuan untuk tengah hari ini. InsyaAllah sekejap lagi dah nak azan, masuk kepada waktu Jumaat, dan moga-moga kita ni dapat anugerah dan juga barakah daripada Allah. Cuma pada tengah hari ini sebelum tutup tuan-tuan, saya nak tegur sikit tuan-tuan. Tegur gini, ni tegur live orang kata. Iaitu bila kita masuk kat masjid ni tuan-tuan, penuhkan saf depan. Penuhkan saf depan. Jangan tunggu imam panggil. Imam tu memang dia akan kata sawu sufufakum, kan? Tegakkan saf tu memang dah kerja dia. Tuan-tuan, cari saf yang ke depan, jangan duduk saf belakang. Kenapa? Dalam sejarah Islam tuan-tuan, Sayyidina Umar, dia nak perang, dia suruh tentera ni jaga dua perkara. Apa dia? Pertama, siwak. Masa nak perang ni, siwak. Nombor dua, yang disuruh jaga ialah saf sembahyang. Sebab tu Sayyidina Umar ni bila nak sembahyang, bila sebelum jadi imam, dia akan tarik pedang dia. Tengok kaki-kaki yang mana bengkang-bengkok. Kenapa? Dengan dua amalan tadi tu, perang menang. Siwak satu, nombor dua saf sembahyang. Menang tuan-tuan perang. Tu jadi artinya tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, kita tak perang. Betul tuan-tuan? Tapi kita hari-hari perang dengan setan. Faham tuan-tuan? Hari-hari perang dengan setan. Jadi bila hari-hari perang dengan setan, artinya tuan-tuan kena jaga saf. Kena jaga saf. Nabi kata sebagai penutupnya, ma min badwin wala qaryatin datu qafifil jamaah istahwadha al syaitan. Mana-mana kampung ataupun dusun yang tidak mendirikan sembahyang berjamaah akan dikeraskan hati mereka oleh syaitan. Jadi maknanya sembahyang berjamaah mesti betulkan saf. Mesti betulkan saf. Jadi kalau safnya tak betul, senang syaitan gelicik. Jadi saya tuan-tuan secara sedarnya menyeru tuan-tuan untuk faham, bila kita datang ke masjid, maka cari saf depan. Penuhkan saf depan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan tayyiban wa sya'an mubaraka, wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.